Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan limpah rahmat, kurnia dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan lagi nikmat kekuatan untuk bersama-sama dalam rancangan guru dan pendidikan, dan insya-Allah kita ingin menyambung perbincangan kita berkaitan dengan tajuk adab dalam menuntut ilmu ini. Kita telah membincangkan hal ini pada 2 minggu yang lepas. Minggu lepas kita bersama dengan tetamu. Kita bercakap tentang dua yang telah kita sentuh ialah 2 adab dalam menuntut ilmu. Satunya, kalau boleh saya ulang, mendahulukan pembersihan jiwa dari akhlak-akhlak yang buruk, kerana kita meyakini bahawa ilmu itu merupakan hal rohaniah yang harus dipersiapkan tempatnya itu dengan baik, iaitu jiwa kita atau hati kita atau akal kita. Dan yang keduanya yang kita telah bincangkan dahulu ialah adabnya mengurangkan hubungan dengan urusan duniawi dan menjauhkan diri dari keluarga dan kampung halaman. Kita juga telah bincangkan dari segi konteksnya itu. Kita sesuaikan dengan zaman kita lah. Tetapi falsafahnya itu masih betul. Maknanya kalau kita memfokuskan diri kita terhadap ilmu itu, sebenarnya yang lain-lain tu harus kita ketepikan buat sementara waktu. Termasuklah hubungan dengan keluarga, dalam erti kata terlalu kadang-kadang disibukkan dengan hal-hal kekeluargaan sehingga kita tidak dapat menumpukan kita punya proses menuntut ilmu itu. Dan hari ini kita mungkin kita ambil 2 lagi adab dalam menuntut ilmu itu, iaitu yang ketiganya, iaitu jangan menyombong dengan ilmu. Jangan menyombong diri dengan ilmu, dan jangan kita menentang guru. Saya ambil ini daripada kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Dan saya yakin walaupun nampak seolah-olah ada aspek yang mungkin nampak macam kurang sesuai pada zaman ini, macam menentang guru, bertanya kepada guru, tetapi kita harus lihat dari segi dia punya hikmah di sebaliknya itu. Dan saya yakin Imam Al-Ghazali merupakan imam yang besar, tokoh yang besar yang memahami begitu mendalam sekali tentang persoalan hikmah ilmu dan menuntut ilmu ini. Kenapa dikatakan jangan menyombong diri dengan ilmu dan jangan menentang guru? Kerana pertama sekali kita kena ingat bahawa ilmu ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Allah, sifat Allah yang antara yang utama ialah Allah itu mempunyai ilmu. Kalau kita belajar tauhid misalnya, salah satu daripada sifat yang utama dalam sifat 20 yang utama itu ialah al-ilm. Tuhan itu mempunyai ilmu, dan disebabkan Tuhan itu mempunyai ilmu, maka Tuhan itu dipanggil kaunuhu aliman. Tuhan itu maha mengetahui. Jadi oleh kerana itu sifat ilmu bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu diberikan sedikit ilmu itu kepada kita, dan jadilah kita ini pun sebagai seorang yang berilmu. Jadi dari segi itu kita kena ingat dan sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sumber kepada ilmu, dan Allah sahaja yang mempunyai sifat ilmu yang sempurna. Betul. Sifat ilmu yang mutlak, sifat ilmu yang tiada penghujungnya. Oleh kerana itu, kalau seorang itu dikurniakan ilmu dalam belajar, misalnya dalam menuntut ilmu, sebenarnya dia diberikan sedikit saja, macam setitik air daripada lautan yang begitu luas. Itulah kalau nak dibandingkan ilmu kita tu dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka besar mana sangatlah ilmu yang kita nak terlalu banggakan sangat, kita nak menyombong diri, nak bermegah-megah seolah-olah kita tahu segala-galanya, kita boleh menjawab semua persoalan, sedangkan Allah hanya memberikan sedikit sahaja daripada ilmu yang terkandung dalam lautan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali mengingatkan kita supaya kita jangan menyombong diri, dan jangan kita menentang guru. Dalam erti kata, mentang-mentanglah kadang-kadang kita ni, pendidikan kita ni dah jauh lebih tinggi daripada guru kita, katakanlah guru sekolah rendah ataupun guru sekolah menengah. Bila kita belajar ni, kita pun dah meningkat masuk universiti.
Ada yang sampai ke peringkat master, ke peringkat PhD, dah jadi profesor ke. Jadi kita dah mula pandang rendah kepada guru kita di sekolah rendah dahulu. Sedangkan guru itulah yang merupakan asbab kepada ilmu kita. Betul, permulaan. Permulaan. Dialah yang membuka pintu kepada pengetahuan yang kita ada ini, yang akhirnya membolehkan kita pergi lebih jauh lagi dalam bidang ilmu. Pintu itu mula dibuka oleh guru kita. Walaupun guru kita itu dari segi pendidikan formalnya mungkin tidak setinggi kita. Tetapi beliaulah yang memulakan jalan kita untuk sampai kepada ilmu dan pengetahuan yang kita ada sekarang ini. Jadi guru itu asbab kepada ilmu. Dan guru itu juga yang mencetuskan mungkin sifat nakkan ilmu pengetahuan itu dalam diri kita pada peringkat awal dahulu. Nakkan ilmu lagi. Jadi bukankah itu satu sumbangan yang begitu besar terhadap diri kita? Kalaulah tidak dibuka pintu itu oleh guru kita itu, kemungkinan sampai sekarang kita mungkin tidak jadi seperti mana kita sekarang. Mungkin pintu lain yang terbuka kan. Betul. Masuk pintu lain. Masuk pintu lain. Katakanlah guru itu tak membuka pintu ilmu itu, kita dibukakan pintu mencari benda-benda lain atas dunia ini, yang akhirnya kita lupa dan leka pada tanggungjawab dan juga peran kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai orang yang harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pentingnya dalam kita belajar itu, jangan kita rasa cepat untuk mengangkat diri kita dan merendahkan guru yang mengajar kita itu. Dan kadang-kala sifat buruk yang ada pada setengah orang, dia suka untuk mempertikaikan gurunya. Dia suka untuk menyalahkan pandangan gurunya. Yang ini diingatkan oleh ulama-ulama, khususnya Imam Al-Ghazali, dengan mengatakan bahawa guru ini seumpama doktor kepada kita. Kadang-kadang dia prescribe, dia menawar, dia memberikan kita ubat yang kadang-kadang pahit untuk kita makan. Kadang-kadang panas, badan kita jadi panas kalau makan ubat tu. Kalau ikutkan kefahaman kita yang rendah sebagai penuntut ilmu, mungkin kita rasa marah. Apalah doktor ni bagi ubat yang memanaskan badan saya. Macam nak baik macam nak baik ni akan merosakkan diri saya sendiri. Sedangkan doktor itu dengan ilmu yang ada padanya, dia tahu, dan pengalaman yang ada pada dirinya, dia tahu bahawa ini merupakan ubat kepada pasiennya, pada pesakitnya. Begitu juga guru. Kadang-kadang guru mungkin memberikan jawapan yang kita rasa macam salah. Kita rasa macam tak cukup. Kita rasa macam itu dan macam ini, menyebabkan kita rasa keluarlah su'uzan, keluarlah pandangan-pandangan buruk, buruk sangka kita kepada guru. Guru ni bodoh betul lah, dah mati kan. Ini pun dia tak boleh jawab dengan baik, kita kata begitu. Sedangkan kita tak tahu guru itu dengan hikmahnya, mungkin bila dia jawab itu, dia menjawab berdasarkan perspektif yang kita tak nampak. Yang kita tak nampak, kita rasa seolah-olah macam tak betul, tetapi guru itu memberikan satu benda yang mungkin pada level. Itu sebab menuntut ilmu ni dia naik perlahan-lahan. Mungkin kita dah sampai level yang tinggi nanti, baru kita tahu, oh punya benarlah apa yang disebutkan oleh guruku dulu, sekian. Walaupun pada masa itu aku merasakan bahawa pandangan guru aku tu salah. Jadi itu yang nak diingatkan. Tapi Yati, bila kita cakap ini, kita dah assume, kita dah mengandaikan guru ini guru yang sebenar lah. Kan? Guru itu guru yang sebenar. Sebab itulah bila kita cakap adab terhadap guru ini, kita bercakap tentang gurunya itu guru yang betul, dan anak muridnya itu pun anak murid yang betul, dengan keikhlasannya, dengan keilmuannya, kan. Kita tak bercakaplah tentang kadang-kadang ada guru yang sesat ke apa semua, itu tidak termasuk dalam perbincangan kita. Ini guru yang ikhlas, guru yang punya ilmu. Tetapi mungkin pada tahap itu kita kadang-kadang tidak dapat memahami hikmah di sebalik jawapan guru kita ataupun pengajaran guru kita. Kita cepat membuat satu andaian, kita membuat satu hukuman yang sebenarnya kita harus sabar. Sebab itulah Imam Al-Ghazali dia mengambil contoh dalam belajar ni, kena kuat sabar. Dia mengambil contoh kita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kalau kita pernah baca
Nabi Khidir dan Nabi Musa bila berjalan tu, ada perkara-perkara yang Nabi Musa nampak macam tak betul. Jangan tegur. Tapi Nabi Khidir kata jangan tanya, sabar. Hendaklah kamu sabar. Tetapi Nabi Musa, ini Nabi ni, tahap Nabi, pun ada benda-benda yang Nabi Musa rasa tak betul ni dan aku nak tanya. Dan sampai satu peringkat Nabi Khidir kata kita kena berpisah kerana kamu tidak mempunyai kesabaran. Tetapi kita kena faham dalam konteks lah. Ini sabar dalam peringkat Nabi, dan Nabi Khidir tu juga seorang Nabi juga. Jadi tahap itu dua-dua tinggi. Tetapi tamsil itu, misalan dan cerita itu boleh kita gunakan dalam konteks kita juga. Kadang-kadang kita dengan guru kita rasa tak sabar. Kita rasa lambat lah cikgu ni. Kan, untuk guru ni aku nak yang melangkau tu, yang apa tu, bab yang tinggi tu. Tetapi kita kurang sabar dan akhirnya kita tak dapat ilmu itu, kita tak dapat kefahaman, kita tak dapat keberkatan, hikmah, kebijaksanaan yang ada dalam ilmu itu kita dapat kerana guru itu lebih mengetahui. Guru itu tahu di mana ruang-ruang yang harus dilalui oleh anak muridnya itu sehingga dia boleh sampai secara perlahan-perlahan. Itu ilmu. Dia tak boleh kita nak semua benda dalam satu masa ataupun kita nak meningkat laju tanpa kita melalui peringkat-peringkat yang harus kita lalui. Dan dari segi itu kita juga jangan membeza-bezakan guru. Kita ni kadang-kadang dia kata, oh cikgu ni tak pandai ni banding dengan cikgu yang tu, jadi aku tak nak belajar dengan dia. Kita boleh banding dalam konteks macam ni. Kita kata, oh disebabkan guru sana tu ilmunya lebih tinggi disebabkan oleh benda itu. Saya ingat agak normal kan, ada guru yang mungkin tahap pendidikan atau ilmunya lebih tinggi, jadi aku nak memanfaatkan lebih banyak daripada guru itu, nak dapatkan lebih banyak. Tetapi kita tidak menafikan guru yang lain ini. Tak boleh nak pelihara. Kita tak boleh kan. Kita harus mengambil sebanyak mungkin daripada semua sumber ilmu dan semua guru yang kita boleh, dan jangan kita perkecilkan. Yang kita perkecil, dia juga guru. Sebab itu Imam Al-Ghazali memberikan tamsilan seolah-olah guru ni macam penyelamat kita. Savior kan. Katakanlah kita sedang nak lemas dalam lautan. Kapal karam ke apa kan, naik Titanic, tiba karam. Lepas tu ada bot datang nak menyelamatkan kita. Ada bot yang kecil, ada bot yang besar. Kita pilih-pilih pula. Kita dah nak lemas ni, dah nak mungkin akan mati. Kita kata, tak apalah yang kecil ni saya tak nak, saya nak tunggu yang besar punya. Akhirnya kita lemas. Sebab kita dalam keadaan memerlukan. Orang yang menuntut ilmu begitu. Dia perlukan penyelamat. Kerana ilmu itu cahaya. Kita dah sebut dah itu. Ilmu ini cahaya. Cahaya kan menerangkan kita daripada kegelapan. Menyelamatkan kita daripada kesesatan. Oleh kerana itu, apa sahaja, kata Imam Al-Ghazali, apa sahaja bentuk penyelamat yang datang, cepat-cepat kamu kena ambil. Cepat-cepat kamu kena terima. Tangan yang nak menyelamatkan kamu. Walaupun mungkin tangan ni kecil sikit, tangan tu besar kan. Tapi itulah hadiah yang Allah berikan untuk waktu itu. Betul, untuk waktu itu. Mungkin bot yang kecil nak menyelamatkan kita itu dia datang awal kerana Allah dah tentukan. Ilmu kita kena melalui bot ini dulu. Bila sampai bot ni, mungkin bot ini yang akan menyampaikan kita kepada bot yang lebih besar. Dan mungkin kepada kapal yang lebih besar. Ilmu juga Tuhan tentukan begitu. Mungkin kita bermula dengan guru, seorang ustaz yang very simple saja di sekolah rendah, tapi dia bercakap benda-benda yang walaupun sedikit banyak nilai hikmah dan ilmu itu tinggi. Terima, ambil dan simpan dalam akal dan dada dan hati kita dan manfaatkan ilmu itu. Mungkin dengan kefahaman kita, benda yang kecil dibawa oleh ustaz yang ataupun guru lah, tak semestinya ustaz, guru matematik ke apa semua sama. Tu ilmu, dia boleh membawa kita kepada guru yang lebih besar nanti. Betul. Dengan faham benda kecil itu, kita boleh ikatkan dengan benda yang lebih besar. Dan akhirnya kita sampai, naik tangga satu, sampailah kepada kapal besar tadi. Betul. Sampai kepada tangga yang tertinggi. Tapi kita ni tak nak. Kita nak terkejut, nak lompat daripada tangga satu ni nak ke tangga 300. Jatuhlah kita kalau macam tu. Tak sampai tak sampai. Dan yang kita takut, kita lompat dan kita jatuh lagi sakit dan lagi bawah lagi daripada tangga yang kita nak mula. Itu yang berlaku dalam ilmu kerana kesombongan kita. Kita rasa besar diri. Kita tak nak, kita tolak guru ni, kita nak naik kepada guru ni, sedangkan kita tak faham sebab guru tu tinggi sangat. Kan kita dapat daripada
tali penyelamat tu dia pakai tali kapal tu. Tali yang besar tu baling kat kita, siap-siap kena kepala kita, terus pengsan dan tenggelam balik kita dalam lautan. Itu pemisalannya lah. Kan, tetapi tali yang daripada bot kecil ni, tali yang elok-elok je kita pegang pada ketika itu untuk kita naik ke dalam bot itu dan selamat. Dan daripada itu nanti kita naik ke atas. Begitu juga dengan ilmu. Kadang-kadang disebabkan sombong dan bongkak kita rasa kita hebat, kita ni genius, kita nak terus guru-guru yang besar. Guru yang besar ini kadang-kadang idenya besar. Betul. Bila sampai kita tak faham dan kita keliru, dan akhirnya kita lemas balik dalam lautan kejahilan. Sebab itu saya kira penting apa yang Imam Al-Ghazali mengingatkan kita tentang adab berilmu ini. Letak diri kita di tempatnya yang betul. Kalau kita baru belajar, kita jadikanlah kita ini semacam orang yang baru berjalan, kan. Pakailah, gunalah tempat berjalan yang sesuai dengan kita. Kan, jangan awal-awal baru nak berjalan dah nak berjalan dekat tepi gaung. Kononnya fear factor. Kita tak takut. Tapi lama-lama jatuh dalam gaung. Nah, timbul persoalan, kadang-kadang orang kata jangan bertanya. Sebab bertanya ni macam menentang guru. Tak beradab. Tak beradab. Memang ada dalam karya-karya ataupun kitab-kitab tradisi yang berkata jangan bertanya guru. Tapi bila saya baca balik, sebenarnya dia punya maksud yang mendalam di situ. Tentang bertanya. Tentang bertanya. Pertamanya dia kata bukan bermaksud kita tidak boleh bertanya langsung, tetapi satu, kita harus bertanya apabila diizinkan oleh guru. Itu penting, keizinan dari guru. Dah buka soalan, sekarang boleh buka soalan, waktu itulah boleh tanya. Betul. Kadang-kala kita ni rasa tak sabar. Samalah tak sabar. Belum apa-apa lagi kita dah nak tanya. Kan, kononnya kita tu hebatlah bertanya. Sedangkan belum diizinkan, kerana guru itu mungkin dia tahu hatta persoalan yang kita nak tanya itu pun sudah ada dalam rangka perbahasannya itu, akan sampai nanti kepada poin itu. Tapi disusunnya satu persatu supaya kita faham A, kemudian pergi ke B, C yang kita tanya tu K, kan. Jadi sebab guru tu pasal kata sabar, maknanya satu persatu akan sampai. Kecuali kalau guru tu dah habis, dah sampai K, dia tak cakap juga tentang K tu, kan. Dah sampai sebelum K apa? J misalnya, tak sebut-sebut lagi. Kemudian kemudian katakanlah lepas J terus ke L. Di situ dah habis, katakan guru kata apa yang nak ditanya, barulah kita diizinkan oleh guru, baru kita tanya. Macam mana dengan J, wahai guru? Kerana tadi guru lepas tak ada K. Jadi di situ mungkin dia akan sebut. Atau mungkin guru akan jawab, dia kata saya akan ajar esok, katakan. Itu pun kita kena terima, kerana guru ini dia punya cara melihat sesuatu dalam konteks ilmu, dan pengalaman itu yang penting. Kadang-kadang penuntut ilmu ni dia rasa dia hebat, tetapi dia kurang pengalaman. Dia tak ada pengalaman, maka dia mungkin melihat hanya dari segi fakta-fakta, tetapi pengalaman guru itulah nantinya akan mengaitkan antara fakta ini dengan fakta yang ini, yang kita tidak ada, kita tak nampak. Kita baru dari segi itu. Itu satu tentang soalan. Yang keduanya, ada huraian yang mengatakan bukan tak boleh bertanya, tetapi jangan bertanya sebelum sampai waktunya. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang sampai satu ketika barulah sesuai untuk perkara itu ditanyakan. Misalnya baru je belajar tentang tasawuf ke, kita dah tanya tentang apa itu wujud di peringkat wahdatul wujud, katakan. Ini perbahasan yang tinggi dalam tasawuf, dan kadang-kadang cara kita bertanya itu pula dalam konteks pelajar yang begitu ramai, yang mungkin ada pelajar yang tak sesuai untuk diterangkan perkara itu. Jadi itu yang kita katakan bahawa harus kita tanyakan soalan itu bila sampai waktunya, dengan keizinan guru dan dalam konteks yang sesuai. Mungkin tak sesuai ditanyakan dalam jumlah yang ramai. Kita kena berjumpa secara peribadi dengan guru itu dan bertanya seorang-seorang. Jadi perkara itu harus diambil kira dalam konteks menuntut ilmu. Sebab itu kita panggil ini adab. Boleh aja orang kata tak kisah pun, guru tu pun tak kisah aja, saya jerit-jerit pun betul. Tetapi
guru itu mungkin tak beritahu perkara-perkara itu, tetapi sebagai seorang pelajar kita harus tahu bahawa itulah sebenarnya adab-adab untuk kita mendapatkan ilmu itu secara lebih sempurna. Lebih sempurna. Kadang-kadang kita dapat tetapi tidak sempurna. Jadi saya rasa itu yang pertamalah. Yang ketiga tadi, insya-Allah nanti kita sambung yang keempat adab menuntut ilmu. Okey, baiklah. Dan kita akan berhenti lihat seketika. Bagi anda yang ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Dipersilakan Encik Jeffrey untuk memberikan sepatah dua kata tentang servis terkini Wakaf Selangor Muamalat. Devi, pernah dengar tentang Wakaf Selangor Muamalat daripada Bank Muamalat ni? Servis usaha sama Perbadanan Wakaf Selangor tu? Untuk kita, rakyat pelbagai bangsa, berbilang agama, esok masih ada. Esok masih ada? Dana untuk generasi hari esok. Meliputi kesihatan dan pendidikan. Jom kita ke Bank Muamalat selagi esok masih ada. Esok masih ada. Esok masih ada. Layari www.muamalat.com.my atau hubungi 1300888787. Guru dan Pendidikan kembali waktu ini. Kita teruskan lagi pertemuan kita hari ini bercakap tentang adab dalam menuntut ilmu bersama dengan tetamu kita, Dr. Farid, bersama dengan kita waktu ini. Dan tadi Dr. Farid dah menyatakan tentang bagaimana kita nak beradab dalam menuntut ilmu, Doktor ya. Jangan kalau kita ni, kita tak boleh nak menyombong dengan ilmu yang kita ada, dan keduanya kita tak boleh nak menentang guru. Tapi ada dalam situasi tertentu ya Doktor ya. Kadang-kadang ni ada guru ni dia lebih senang ataupun lebih suka setiap kali ada soalan, kadang-kadang ni peringkat atas lah, peringkat tinggi di universiti dan sebagainya, dia kata kalau ada sebarang soalan terus tanya. Maknanya ni bolehkah sebenarnya begitu? Itu yang saya sebutkan tadi. Yang penting itu keizinan guru itu. Maknanya ni termasuk dengan keizinan ni. Kalau guru itu sendiri membuka ruang dan memberikan keizinan, dia kata tak apa, saya ni jenis kalau saya cakap sikit pun awak nak terus tanya, itu maknanya guru itu telah memberi izin. Di situ tidak ada masalah. Yang penting sekarang ni kita nak lihat bahawa kita jangan mengganggu psikologi guru itu. Sebab guru ni bila dia nak mengajar tu, dia dah sedia dah dalam kepala dia tu banyak tu, dan dia ada pedagogi, yang dia panggil pedagogi. Dia nak supaya pentahapan kefahaman pelajar itu berjalan dengan baik. Maknanya dia faham A, kemudian dia pergi kepada B, dia pergi kepada C. Jadi mungkin setengah-setengah guru dia rasa dia harus pergi satu persatu. Tapi katalah kalau A dah pelajar yang tanya, kenapa tak C, kenapa tidak D. Jadi disebabkan itu dia mengganggu dari segi kefahaman dan juga pengajaran guru itu. Jadi sebab itu saya rasa dari segi tidak salah untuk pelajar-pelajar itu bersabar. Maknanya dengar dulu, dan bukan tidak ada ruang kan. Even di universiti pun para pensyarah, saya pernah jadi pensyarah, sememangnya kita ada ruang. Sepatutnya di akhir itu guru pensyarah atau guru harus memberikan ruang untuk Q&A, soal jawab. Mungkin ada setengah guru dia jenis takut dia lupa kan, bila bawa di akhir tu nanti mungkin dia takut pelajar-pelajar tu ada benda yang ni dia minta supaya ditanya awal pun tidak ada masalah. Jadi akhirnya bergantung kepada keizinan guru. Dan saya nampak bila Imam Al-Ghazali bercakap tentang hal ini, dia lebih menekankan tentang aspek hati, jiwa pelajar itu. Supaya jiwa itu tidak dipengaruhi dengan sifat-sifat buruk seperti menyombong diri. Sebab tu cakap tentang sombong tadi tu. Yang keduanya suuzon kepada guru. Dalam kepala tu asyik kata, apa leceh lah cikgu ni macam ni. Itu benda yang tak baik. Benda itu nanti akan mempengaruhi keberkatan ilmu, akan mempengaruhi kebersihan jiwa dia untuk terus nanti berada dalam dunia ilmu. Sebab dunia ilmu ni dunia yang serius dalam Islam lah. Betul. Dan harus didekati dengan jiwa yang bersih kan. Jadi dia tak boleh dalam kepala tu macam-macam kan, terutama benda yang buruk. Sebab itu pelajar pun nak masuk ke kelas ke apa semua, ramai mana pelajar di kalangan pelajar yang dia concern tentang misalnya nak masuk kelas ni aku tak boleh fikir benda lain, aku mesti
beri sepenuhnya kepada kefahaman guru. Kalau di universiti pun, masa saya mengajar dulu pun, saya tengok kadang-kadang pelajar tu masuk kelas pun mata dia pandang kita, tapi saya tahu dia punya hati bukan bersama kita. Dapat baca Kita tengok cara dia melihat kita itu pun kosong. Dia bukan melihat kita kosong aja. Dan mungkin bukan kosong, mungkin hati kat tempat lain, mungkin dengan pakwa atau makwa dia ke, harap tidaklah, ataupun dengan keluarga dia, mungkin dia berfikir tentang masalah keluarga dia di rumah, masalah ayah dia. Jadi seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, seharusnya dia mempersiapkan diri jasmani dan diri rohani dia untuk masuk menuntut ilmu. Diri jasmani maksudnya prepare lah, kalau nak pergi kelas itu, kalau boleh bersihkan diri, mandi, sebab nanti kalau tidak tak selesa dengan mengantuknya apa semua. Ataupun kalau kelas kita tu pukul 8 pagi, malam itu janganlah tidur pukul 3 pagi. Kan? Kalau bangun pukul 3 pagi, confirm esok masuk kelas mesti mengantuknya. Kan? Kenapa tidak? Esok aku ada kelas pukul 8. Jadi malam ni saya harus at least dapat 7 jam tidur supaya badan itu cergas. Jadi pukul 11 dah tidur. Supaya paling lewat pukul 11. Kalau lebih awal lebih baik, supaya esok dari segi persediaan jasmani itu kita segar, kan? Rohani pun begitu juga. Janganlah esok nak masuk kelas belajar akidah tu malam tu duk tengok cerita-cerita apa filem-filem yang buruk-buruk apa semua, jiwa kita jadi tertutup dan kotor. Esoknya walaupun nampak bersih segak saja, tetapi dalam hati itu banyak benda-benda yang kotor. Itu yang timbul apa yang Imam Al-Ghazali sebut sebagai sifat sombong, sifat buruk sangka dan lain-lain. Itu dia cepat. Kalau itu. Jadi adab itu yang nak dan keikhlasan. Keikhlasan juga penting. Dan kata Imam Ghazali, dia takut kalau soalan yang ditanya oleh pelajar itu sebenarnya hanya untuk memerangkap guru. Kan ada kadang-kadang nak murid yang aku nak test cikgu ni, bagi dia malu sikit, kan, dia selalu tanya saya soalan, kan, jadi hari ni saya nak bagi dia trik sikit, nak perangkap dia supaya dia pun rasa segan dan malu kepada pelajar. Yang ini perkara-perkara ini yang sebenarnya adab-adab yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk pelajar, yang kita takut kalau ada pada hati ataupun diri seorang pelajar, dia akan merosakkan keseluruhan urusan keilmuan yang dia nak lalui itu. Jadi sebenarnya dia serius. Benda yang kita nak lalui dalam menuntut ilmu ini serius. Sebab bukan dia seorang je sebenarnya dalam menuntut ilmu, ramai lagi. Itu dia. Dan bila doktor nyatakan tadi tentang bila menentang guru ataupun bertanya soalan juga, kadang-kadang perlu ke di peringkat sekolah, sekolah rendah ataupun sekolah menengah, dibahagi-bahagikan anak murid itu mengikut tahap kecerdikan masing-masing. Sebab kadang-kadang takut juga nanti kadang kalau semua satu tempat, ada yang bijak, ada yang nanti susah ada, pula kefahaman tu nanti, kan, timbul pula soalan-soalan yang macam doktor nyatakan tadi lah, baru N dah sampai O dah pula tu, kan, macam mana tu. Saya rasa itu tidak ada masalah. Malah kalau kita melihat kepada tradisi Islam pun, pelajar-pelajar itu pun dinilai oleh gurunya itu berdasarkan dia panggil makam hati dia, jiwa dia dan juga akal dia. Kalau ada benda-benda yang kecil pun dia susah nak faham dan juga susah nak ni, maka setengah-setengah guru itu akan kata awak tak boleh naik lagi, kan, masih duduk di peringkat yang bawah. Jadi ada pembahagian-pembahagian itu. Dan saya rasa dari segi pedagogi pun, dari segi sistem pengajaran pun sebenarnya bagus. Kalau kita boleh pisahkan, bukan pisahlah arti kata kita nafikan hak sebahagian, tetapi kita nak supaya sebahagian pelajar itu kita dapat ajar dengan lebih agresif lagi, sebab dia mungkin di tahap yang pandai, jadi kita dah boleh beri K, L, L, K, J semua. Tapi yang seorang lagi, yang beberapa orang lagi ni, kita kena start dengan A, B dulu. Tapi kalau kita longgokkan dalam satu kumpulan atau satu kelas, maka sukar sekali nanti. Bila kita turun rendah sangat, yang pandai ni nanti akan rasa boring, akan rasa susah buang apa. Tetapi kalau kita tinggi sangat nanti, yang A, B punya grup ni nanti dia akan rasa tak faham, kerana kita pergi. Tetapi dia benda itu sebenarnya ikut kepada keadaan sekolah juga. Tapi ada sekolah yang tak mampu nak memisah-misahkan itu, mungkin susah, tetapi sebaiknya ada. Sebab banyak sekolah begitu, dia letakkan kelas tu ikut susunan ni, dan gurunya itu juga di assign guru yang mungkin boleh mengajar di peringkat yang tinggi itu, diletakkan kepada pelajar-pelajar yang pandai, tapi yang mungkin boleh
perlahan-lahan mengajar di peringkat yang bawah, maka dia akan diberikan guru-guru yang bersedia untuk perkara tersebut. Dan kalau bila doktor nyatakan tentang tak pandai atau tak lulus, tak naik kelas tu, tak tahulah sekarang ada ke tidak ya doktor, tapi masa zaman saya dulu ada di sekolah agama. Tapi saya punya sekolah rendah lu pun ada, dia panggil kelas lembab. Bahasa tu bahasa kita panggil lah. Tapi ada satu kelas tu memang tahap pelajar-pelajar itu dia tak boleh nak faham, banyak kali ajar pun dikumpulkan di satu kelas. Dan saya rasa itu satu cara yang efektif, kerana bila dikumpulkan tu boleh difokuskan tentang perkara-perkara tertentu yang tidak ada pada kelas-kelas yang lain. Itu dia. Dan tadi bila kita berbalik pada adab-adab utama, seterusnya ada satu lagi mungkin saya boleh sentuh. Adab yang keempat dalam menuntut ilmu ini, hendaklah mengelak dari mendengar pertentangan pandangan mengenai satu-satu disiplin ilmu. Apa maksudnya? Bila kita ni baru dalam proses baru untuk menuntut ilmu, jangan cepat kita nak membaca polemik-polemik ataupun konflik-konflik dalam satu-satu disiplin ilmu itu. Takutnya apa? Apa kerisauannya ialah, pertama, dia akan membawa lebih banyak keraguan. Katakanlah kita belajar tentang tauhid, katakan tentang tauhid. Kita ada ulama-ulama yang muktabar kan, macam Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Ghazali misalnya. Jadi jangan cepat sangat kita saya nak yang Syiah punya pandangan macam mana, saya nak yang barat punya macam mana. Tanya kat guru tu, kononnya supaya kita faham cepatlah, sedangkan perkara itu mungkin tidak mampu kita tangani. Kalau dah banyak sangat pertentangan, malah mungkin akan menyebabkan kita jadi keliru. Kita jadi keliru. Jadi adabnya ialah bila kita belajar itu, fahamkan dulu betul-betul tentang satu pandangan. Satu pandangan mengenai hal itu benar-benar. Bila kita dah selesai, dah faham benar itu, barulah kita boleh meningkat ke tahap perbandingan. Perbandingan maknanya kita nak dengar juga daripada perspektif mazhab ini ke. Barulah akal kita masa itu dah bersedia, sebab kita dah faham benar secara mendalam pandangan yang pertama tadi. Jadi elakkan daripada ilmu yang berbentuk polemik ini di peringkat awal. Di peringkat awal. Bukan tak boleh, tetapi tahap itu harus di tahap yang tinggi. Sebab itu dalam konteks belajar ni pun selalunya di peringkat universiti lah barulah ada ilmu perbandingan kan, kita banding antara satu school ke satu school yang lain dalam satu-satu itu, atau satu mazhab dengan satu mazhab yang lain. Tapi di tahap sekolah misalnya, eloklah diajar apa yang asas, mengikut satu pandangan, supaya paling kurang pelajar itu bermula dengan satu kaedah berfikir. Sebab kaedah ni banyak. Jadi kalau kita tengok dalam fiqh pun, kenapa ada banyak mazhab? Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali. Kerana apa? Kerana imam-imam dan mazhab, ulama-ulama dalam mazhab itu, mereka mempunyai kaedah-kaedah tertentu dalam mengistinbatkan hukum, mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Sebab itu kecenderungan ulama-ulama pelbagai mazhab ini mengikut kaedah tertentu menyebabkan kita tengok ada keselarian dalam setiap mazhab itu. Kalau kita tengok mazhab Syafi'i misalnya, ada keselarian. Misalnya agak ketat dalam konteks hukum-hukumnya itu, agak teliti cara itu, dan maka ketat sikit hukum hakamnya itu. Itu quite natural, benda biasa kerana kaedah. Sebab itu dalam memahami kita yang nak belajar ni pun, ambil dulu satu cara ini, satu kaedah ini, supaya kita faham benar sebelum kita melompat kepada kaedah-kaedah yang lain. Ini awal-awal belajar dah, saya nak semua. Kalau boleh bagi saya semua, ajar saya semua. Masuk kelas ni macam ni, masuk kelas yang lain ni kononnya nak belajar perbandingan yang lain. Lama-lama kita balik rumah, kita kata mana satu yang betul? Kita pun rasa pening dan akhirnya kita ragu. Jadi nak mengelakkan satu keraguan. Yang keduanya, untuk mengelakkan kita rasa putus asa. Kan kadang-kadang sekarang ni lah kita ambil contoh kalau kita katakanlah saya nak tahu tentang satu hal ni, saya pun buka Google, saya googlekan tajuk itu. Kalaulah tajuk itu satu tajuk yang kontroversial kita akan tengok
10 pandangan yang berbeza tentang perkara itu, dan masing-masing cuba nak mempertahankan pandangannya. Jadi kita, kalau katalah kita ni awal baru nak mengetahui hal itu, kalau kita buat cara macam tu, nescaya kita akan rasa putus asa. Kita putus asa sebab kita rasa, aduh, macam mana nak belajar kalau macam ni? Yang ni pun macam betul, yang ni pun macam betul. Di situ pentingnya guru. Kan ada yang tanya sebelum ni, guru, kenapa kita kena berguru apa semua. Di sini guru, sebab guru itu paling kurang dia memandu kita supaya kita faham melalui satu kaedah dengan cara mendalam terlebih dahulu, sebelum kita pergi kepada aspek-aspek yang lebih luas, aspek-aspek perbandingan. Jadi janganlah kita ni guru kita Google aja, guru kita kan daripada dulu sampai sekarang asyik Google, asyik encik Google ni saja. Dari awal hingga akhir. Jadi carilah guru yang lebih baik, guru yang sebenar, supaya dia boleh mengajar kita tentang satu-satu bidang itu dengan lebih mendalam. Dan carilah guru yang berwibawa dalam bidang-bidang itu, supaya bila kita dapat tu, kita dapat kefahaman itu secara yang mendalam. Dengan kefahaman yang mendalam itu nanti boleh menjadi bekal kepada kita untuk kita kemudiannya boleh buat perbandingan. Kemudiannya, bukan sekarang, kemudiannya. Lepas dah faham itu, mantapkan dulu ilmu yang sepatutnya kita ada. Betul. Mantapkan dulu apa yang kita ada, kemudian baru kita boleh buat perbandingan. Imam Al-Ghazali dia bagi contoh, kalaulah kita cepat-cepat nak ketengahkan hal-hal yang bersifat polemik, yang perbandingan tadi, pecanggahan pandangan itu, samalah macam orang yang baru masuk Islam. Kan, dia baru masuk Islam, kemudian kita letak dia dekat dalam kumpulan orang kafir yang memang anti kepada Islam. Orang tu baru masuk Islam, mu'allafati qulubihim, baru jinak nak mengetahui tentang Islam. Kita ajar dia syahadah, nah baliklah, pergilah ke dalam kumpulan orang asal ataupun orang-orang yang tadilah berpolemik tadi. Nescaya dia akan keliru balik, dia akan kembali keliru, dan dia akan rosak kembali akidahnya yang nak kita fahamkan. Sebab kita pun tahu orang-orang kafir yang anti misalnya kepada agama Islam, sudah pasti dia akan mengambil kesempatan. Dia tahu orang ni baru masuk Islam, dia akan bagi lagi keraguan-keraguan supaya dia kembali kepada kekufurannya. Sepatutnya kita tarik dia, mari-mari bersama kita letakkan dalam sekolah kita letakkan dalam sistem pengajian Islam, ilmu kita, supaya dia macam tadilah, dia pergi satu persatu sampailah dia tahu mendalam, barulah kalau dia nak kembali kepada keluarga dia ataupun kepada masyarakat dia, di situ dia akan bertindak sebagai penerang kepada mereka tentang Islam, dakwah. Jadi keraguan dia dah hilang, dia dah faham, dia dah mendalam kefahaman dia tentang agama Islam. Jadi di situ saya katakan bahawa dalam menuntut ilmu ini kita kena ada kesabaran dan kita kena ada fokus. Jangan cepat sangat nak, dan kadang-kadang ada kecenderungan orang yang menuntut ilmu ni, dia nak tiru guru dia punya pandangan ataupun guru dia punya tingkah laku di tahap gurunya itu sudah level tinggi. Sedangkan dia baru belajar. Sepatutnya dia tak boleh ambil contoh guru tu di tahap yang dah tinggi. Dia harus ambil contoh macam mana gurunya itu start belajar dulu. Maknanya daripada mula. Sebagaimana gurunya itu dulu, daripada tahap awal belajar sampai ke tahap tu, anak muridnya juga sepatutnya mengambil contoh itu. Dia pun kena bermula daripada yang bawah. Saya bagi contoh. Misalnya gurunya ini menghentam ataupun mengkritik sepolan ben sepolan. Dia pun anak murid pun menghentam juga. Terus juga. Sedangkan gurunya itu sudah bersedia dengan ilmunya yang mendalam, pengalamannya itu, dia dah faham benar tentang kesilapan pandangan-pandangan itu. Jadi bila ditentang semula, dia boleh jawab, dia dah bersedia. Tapi anak murid yang tak sabar ini nak jadi macam guru juga, dia pun kat FB hentam juga. Bila di soal balik, dah dia tak mampu nak menjawab. Dia tak boleh kata yang ni kena tanya orang ni, kita tanya orang tu. Tetapi sepatutnya dia panggil tawaduk. Dia lebih merendahkan dirinya terhadap ilmu ataupun warak terhadap ilmu, dan dalam erti kata
biarlah dia bersabar, ini guruku punya level. Aku harus melalui apa yang guruku lalui sejak awal dulu. Guru itu pun masa dia awal belajar dulu, dia bukan macam tu. Kan? Sebab dia tak ada lagi ilmu. Dia masih begitu juga dengan amalan-amalan yang tertentu. Kadang-kadang level guru-guru yang dah tinggi ni, dia mungkin menumpukan amalan-amalan yang bersifat spiritual banyak. Dia dah merenung, dia banyak merenung, banyak bertafakur kan. Duduk saja. Anak murid ni kata, mudahnya jadi orang yang berilmu ni dia duduk saja, dia dah tak baca buku, dah tak macam belajar dah. Jadi aku pun nak jadi macam tu jugalah. Balik rumah duduk merenung tengok siling lah yang kita nampak. Guru itu dengan yang saya sebut tadi, dengan apa yang dia dah lalui itu, dalam kepala dia itu dah, dalam jiwa dan kepalanya itu dah penuh dengan ilmu. Yang ada itu hanya dia nak macam tafakur. Dia nak kaitkan dengan satu hal yang lain, dan akhirnya sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang baru. Ilham-ilham yang Tuhan berikan atas tafakurnya itu. Tapi anak murid ni tadi, dia tak ada lagi ilmu, dia masih di peringkat bawah, nak jadi macam guru, duduk menung macam tu saja, akhirnya dia tak dapat apa-apa. Menung je, bukan tafakur namanya. Betul, itu menung namanya. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali sebut tentang benda tu. Dia kata jangan kita melihat nihayah kepada guru itu, peringkat tinggi guru itu, tapi lihatlah bidayah dia, macam mana permulaan guru itu, dan contohilah permulaan. Mungkin guru tu dulu ke sana kemari mencari ilmu, cari guru-guru, akhirnya dia jadi guru yang hebat. Jadi kita kena mulakan ikut langkah itu, cari guru dulu supaya ilmu kita ini mendalam, barulah kita nak ikut contoh nihayah guru itu, yang boleh tafakur, yang duduk, boleh berfikir. Jadi inti tu kena ada dulu, barulah kuih tu jadi sedap. Ini kita awal-awal lagi dah nak masuk kuali, tapi inti tak ada, makan-makan nanti kosong saja. Golek macam tu je. Golek macam tu saja. Tak salah mengidolakan seseorang, tak betul, salah. tidak salah. Tetapi kenali guru itu dan ambillah ilmu itu secara keseluruhan. Guru, apa nasihat guru itu kena ambil juga. Jangan nak jadi guru itu di peringkat dia dah hebat. Dah jadi guru.